Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazaman ahzaba wahdah. Hadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang berbahagia pengacara majlis yang dirahmati oleh Allah, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Basuki Abdul Ghani, Personality TV Semidang, yang dirahmati oleh Allah Lekana Ustaz Nik Muhammad Abdul dan Abdul Aziz Nikmat, yang dirahmati oleh Allah, pengurusi TV dan seluruh dalam kuasanya, eskonya, adik-adik yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. InsyaAllah kita mengimbau kembali tabir sirah perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang operasi Ghazwah Tabuk ataupun perang Tabuk sebagai satu pengajaran dan cerminan kepada kita mengapa kita semua tuan-tuan, teman-teman sekalian wajib untuk bersama-sama duduk berada di medan amal Islami. Kalau ada negeri sementara bagus kat belakang sana, kita bawa adik-adik kita di belakang. Kalau bagus begitu sebenarnya. Tak apa keadaan anak-anak tidak mengganggu sebenarnya. Cuma kita kena buat satu pengesalan untuk mereka, untuk mewarna ke, melukis ke. Okey, insyaAllah. Ni biasa di mana kita gathering macam ni. Di UK lagi ramai, di Ireland, di UK, di Prague sendiri, Czechoslovakia. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah tuan-tuan dirahmati oleh Allah sekalian, berlakunya operasi perang Tabuk. Ada sahabat-sahabat Nabi yang balik berniaga daripada Syam. Mereka mendapati lebih kurang 40,000 orang tentera Rom berhimpun di Tabuk. Rom ialah kuasa besar dunia yang dipimpin oleh Heraklius ataupun Herakla. Maka Nabi SAW, Nabi tidak ada pilihan. Nabi telah mengajar kepada kita tentang sikap dan bagaimana cara untuk bersikap dengan musuh. Nabi kita ajar, la tatamannaw liqa'al adu fa idza laqitumuhum fasbutu. Jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Kalau bertemu kena berhadap, kena hadapi. Nabi beri tasjid, beri motivasi sahabat-sahabat untuk keluar berjihad, untuk keluar berperang, untuk keluar membentengi agama Allah. Kenapa? Yang pertama, kali ini bukan perang dengan kabilah Arab. Biasa perang dengan kafir Mekah, dan kabilah Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, atau perang lawan Yahudi, Bani Al-Nadir dalam perang Khaybar. Tuan-tuan sekalian, kali ini perang adalah lawan kuasa besar dunia. Maka Nabi beri motivasi sahabat-sahabat yang pertama untuk keluar berjuang, yang kedua untuk menginfakkan harta benda mereka, kerana perlu kepada kos operasi yang besar untuk keluar kali ini ke Tabuk. Yang berikutnya tuan-tuan, musim panas yang sedang melanda kota Madinah dan tanah Arab, yang separuh bulan Rejab, bulan Syaban dan separuh bulan Ramadan tahun 9 Hijrah. Panas tanah Arab ni cuaca yang sangat ekstrim, sehingga ada Ramadan. Biasa keluar ke Mekah bulan Ramadan. Tuan-tuan, Ramadan bulan panas terik, suhu cecah sampai 46, 47 panas tuan-tuan, masya-Allah. Tanah Arab, Madinah pun panas bulan Ramadan tuan-tuan sekalian. Bayangkan dia start bulan Rejab ni, dia start panas dah. Dalam keadaan beginilah sahabat-sahabat diminta untuk keluar berjihad, manakala orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Imam Ibn Katsir dan tafsir dia, kelompok munafik di Madinah muncul tahun 2 Hijrah, yang selepas daripada peristiwa Yaumul Furqan atau perang Badar Al-Kubra 17 Ramadan hari Jumaat tahun 2 Hijrah. Orang munafik berkata, jangan keluar berjihad, nanti kamu sakit, cuaca panas. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat Quran daripada surah At-Taubah, qul naru jahannam asyaddu harra. Katakanlah neraka Jahannam itu lebih panas. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, maka akhirnya berhimpunlah 30,000 orang tentera Islam. 30,000 orang tentera Islam mereka keluar bersama Nabi, mengharungi panas terik matahari, di mana ada sebahagian sahabat-sahabat terpaksa koyakkan pakaian mereka untuk ikat kaki, tapak kaki tuan-tuan. Ada sejarah perang yang sangat panas, namanya perang Zatul Riqa. Perang Zatul Riqa, perang pecah kain. Sahabat-sahabat terpaksa ikat kaki dengan kain tuan sekalian. Zaman dulu kasut batal, kasut pongkiong, tak ada kaki tuan-tuan. Tak berita panas, berkorban, tadhiyah sahabat-sahabat untuk memenangkan agama Allah. Dan bagaimana kisah 3 orang yang tidak berangkat.
seorang namanya Ka'ab Ibn Malik, yang kedua Murarah Ibn Rabi', yang ketiga Hilal Ibn Umayyah. Mereka tidak keluar kerana mereka masa orang dengan tahjud, dengan motivasi mereka duduk di kebun kurma. Sebab latar belakang perang Tabuk ialah musim buah-buahan, musim kurma sedang masak di Madinah. Kena tuai, kena petik pada masa yang tepat, kalau tidak rosak tahun sekalian. Maka mereka berada di kebun kurma, mereka akhirnya tertinggal. Sahabat-sahabat dengan penuh kepayahan, dengan kekurangan makanan, kurang pula bekal air, cuaca panas terik, mereka bergerak tahun sekalian. Bahkan ada yang sembelih unta yang mereka naik. Inilah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kita gelar sebagai apa? Nabi gelar Sayyidina Umar Al-Faruq. Apa nak Al-Faruq? Allah dapat bezakan hak dan batil. Gelaran sejarah Islam panggil apa? Abul Futuhat, bapa pembukaan. Zaman Sayyidina Umar dan Islam jadi kuasa besar dunia. Panglima Islam hebat-hebat, Sa'ad bin Abu Waqqas tawan Iraq. Panglima Islam Amru al-As tawan Mesir. Panglima Islam Abu Ubaidah Amir al-Jarrah tawan Syria. Khalid bin Al-Walid tawan Palestin. Dua buah empire besar dunia tumbang zaman Sayyidina Umar. Rom tumbang perang Yarmouk, manakala Parsi tumbang perang Al-Qadisiyah. Hebat Sayyidina Umar ni. Tuan-tuan sekalian, bagaimana tuan-tuan? Sayyidina Umar beri satu idea kepada Nabi, buat arahan jangan sahabat-sahabat sembelih binatang yang mereka naik, nanti perang susah. Maka Nabi, Masya Allah, Nabi dengar apa dengan sahabat ni. Nabi panggil semua sahabat berimpun, dia bentangkan tikai luar dan sekalian, letak apa makanan yang mereka bawa. Letaklah 3 cukup abah hendak, 2 cukup abah hendak, letak. Dan letak, masa letak tahun sekalian, Nabi angkat tangan berdoa. Berlaku mukjizat, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Lepas Nabi doa, Nabi suruh ambil balik apa mereka letak tadi. Ambil balik. Tengok lepas ambil balik, tengok masih banyak makanan di atas hamparan. Ini mukjizat. Kalau biasa yang Allah berikan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, baik akan sambung lagi perjalanan sampai ke Tabuk. Tuan-tuan sekalian, sampai Tabuk terus telah balik ke tempat masing-masing. Rupanya mereka dapat maklumat tentera Islam jauh lebih ramai daripada mereka. Sedangkan mereka 40,000 orang. Mereka ni takut kepada kematian. Mereka cinta kepada kehidupan dunia mereka. Inilah penyakit yang Allah campakkan kepada kita di akhir zaman, yang disebut sebagai al-wahnu, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, takut kepada mati. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan muslimin dan muslimat, Nabi buat macam mana? Nabi Allah sahabat berkemah di Tabuk selama beberapa minggu. Buat apa tuan-tuan? Yang pertama, core business kita beriman. Nabi berdakwah, ajak kabilah Arab ni kepada Islam sekitar Tabuk. Yang kedua, buat MOU dengan kerajaan kecil sekitar Tabuk. Tuan-tuan sekalian, beri 2 pilihan. Sama ada mereka terima Islam atau bayar jizyah. Bayar jizyah, bayar cukai perlindungan kepada kerajaan Islam. Tuan-tuan sekalian, baik muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, selama beberapa minggu berada Tabuk, akhirnya keputusan Nabi patah balik semula ke Madinah. Akhirnya masuk pula bulan Ramadan. Ramadan bulan panas terik. Ramadan bulan panas terik, maka semakin susah. Tuan-tuan sekalian, makin payah tuan-tuan sekalian, makin susah. Dan akhir sekali sampai ke Madinah, Nabi masuk ke masjid Nabi solat 2 rakaat tahiyah, menghormati solat itu masjid, solat menghormati masjid, buat 2 rakaat tuan-tuan sekalian. Dan akhir sekali rupa lepas salam beratur 80 orang munafik yang tidak hadir ke medan Tabuk, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan masing-masing orang munafik ini mereka beri alasan yang bohong. Mereka bercakap bohong. Ni akhlak mereka. Wa idza hadatha kadzaba. Apabila mereka bercakap, mereka bohong. Bagaimana Nabi lepas seorang, tetapi 3 orang sahabat tadi, Ka'ab Ibn Malik, Murarah Ibn Rabi', Hilal Ibn Umayyah, mereka bercakap benar. Mereka tidak bohong. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan 3 orang ini? Tidak. 3 orang ini dikenakan tindakan disiplin dalam jamaah, dikenakan tindakan disiplin, di mana Nabi dan sahabat-sahabat telah memulau 3 orang ni. Dia buat kesepakatan untuk pulau 3 orang ni ke pasar, beri salam, orang tak jawab, tak tegur dan sebagainya. Bahkan riwayat Ka'ab Ibn Malik, dia rasa dada sangat sempit. Dia pernah cuba beri salam kat Nabi, tengok mulut Nabi tak bergerak. Mana tindakan sangat tegas. Sedangkan akhlak Nabi mendahului salam. Sedangkan kanak-kanak Nabi beri salam. Kanak-kanak beri salam. Kita ada beri salam kanak-kanak. Hasan Muslim, Assalamualaikum. Dia pula beri salam. Kita tak beri, tuan-tuan sekalian. Tak.
Kita memang Melayu berat mulut, misalnya tuan-tuan. Saya suka budaya di Mesir, di Palestin, di Bangladesh, Pakistan, di subkontinen ni, kalau kita ke mana-mana, orang suka beri salam. Kalau kita pergi Syria, naik taksi tak beri salam, marah. Pasal apa? Mereka kafir ke? Mahu kita beri salam. Mana itu cara kita tahiyah dan menghormati mereka dengan beri salam. Di Malaysia cuba buat Kuala Lumpur, naik Rapid KL, dekat tanya Assalamualaikum. Orang tengok minta sedekah mana pula. Minta sedekah selalu lah. Jadi tuan-tuan sekalian, memang kena pulang. Sempit ada Ka'ab Ibn Malik. Rasa tindakan Nabi sangat tegas kepada orang yang tidak berjuang. Tuan-tuan sekalian, masuk hari ke-40, datang pula utusan Nabi. Tuan-tuan sekalian, bawa apa? Satu lagi arah Nabi supaya 3 orang ni berpisah tempat tidur dengan isteri, bukan bercerai. Berpisah tempat tidur. Ini fasa kedua tindakan yang semakin meningkat tekanan. Bagaimana mereka tambah lagi 10 hari hinggalah hari ke-50. Bola utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang bagi lagi anak beritahu bergembira kamu Ka'ab. Nabi istilah sebut tadi Allah ampunkan dosa kamu sebab tidak hadir ke medan Tabuk. Dalam tempoh 50 hari mereka di pulau, dikenakan tindakan disiplin hampir 2 bulan tuan-tuan. Dikucilkan oleh para sahabat, bahkan dikucilkan oleh Nabi. Satu tindakan yang sangat berat kepada para sahabat. Kena ingat, tuan-tuan sekalian, adik-adik sekalian, nak beritahu mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kenakan tindakan tegas kepada 3 orang tadi. Kalau kita ikut logik akal kita, 3 orang ni tak tambah kekuatan pun kepada 30,000 kekuatan anggota yang ada tuan-tuan. Kalau medan Badar Al-Kubra 313 orang. Tahun 3 Hijrah 7 Syawal perang Uhud 700 orang. Dah kalau tengok peristiwa perang Ahzab bulan Syawal tahun 5 Hijrah, berapa orang? 3,000 orang. Nampak? Meningkat 3,000 orang. Cuba kita lihat peristiwa yang besar tuan-tuan. Perang Khaybar tahun 7 Hijrah bulan Muharram 1,600 orang. Fathu Mekah 10,000 orang. Pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Tengok bagaimana perang Tabuk. Perang Tabuk 30,000 orang. Tambah 3 orang ni tak menambah tak kurang pun rasa dah. Yang kedua tuan-tuan, mereka bukan frontliner. Mereka bukan frontliner. Bukanlah kata orang hebat-hebat nama besar macam apa, macam nama Muhammad bin Musalmah ke, ni kepala berani ni. Ataupun tengok macam Sayyidina Ali sendiri ke, Sayyidina Umar ke, Sa'ad bin Abu Waqqas ke, Amru al-As ke, tak. Mereka tak terkenal. Kalau kita nak organisasi, pemeriksa kira-kira pun tak lantik. Faham tak? Mana tak sahur lah boh. Tapi tengok Nabi tetap kenakan tindakan. Muslimin dan muslimat sekalian, mengapa? Ulama-ulama sirah menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar satu ibrah kepada kita, satu pengajaran yang sangat penting. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua orang-orang yang beriman, dia mesti merasa terpanggil, mesti bertanggungjawab untuk membentengi agama Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang balik, peserta-peserta program dapat tangkap satu potong pengajaran cukup dah hari ini. Kamu akan berjuang sampai kita mati, insya-Allah. Mengapa Nabi kita hantar mesej ini pada kita dalam peristiwa perang Tabuk? Nabi nak ajar pada kita semua, pada saya, asatizah depan ni, semua kita semua sekali, bahawa kita semua mesti terlibat, mesti berperanan untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Tak perang tak berlaku pun tadi. Kalau kita pemimpin tutup buku dah, tak berlaku perang pun. Tapi mengapa Nabi tindakan? Nabi nak ajar kita semua kena terlibat, jaga agama. Jadi benteng agama tuan-tuan sekalian. Baik kita rasa malas. Malas dah. Balik Malaysia nanti kak, baik kita kerja, relax, kilang potong, keluar, gaji kita 5,600 sebulan. Petang-petang balik tengok apa, sinetron Indonesia, relax, tengok apa, bawang putih, bawang merah. Sampai terlupa bawang-bawang kat dapur. Kuat tengok apa dia, The Rock on the Tackle, Smackdown. Kan? Tak peduli pada agama. Ingat, Allah Subhanahu wa taala turun ayat Quran berkaitan peristiwa ini. Ingat sekalian, surah At-Taubah ayat 39. Illa tanfiru yu'azibkum azaban alima wastabdil qauman gharakum. Jika sekiranya kamu tidak mau berangkat untuk berjuang, nescaya Allah akan menyiksa kamu dengan azab yang pedih, dan Allah akan tukarkan kamu dengan kumpulan dengan kaum yang lain. Saya sebut tadi, tuan-tuan sekalian, kita tak berjuang, Allah tak rugi. Kita yang rugi. Dah, Allah akan tukar kita dengan siapa-siapa sekalipun. Zaman kita sekolah, tuan-tuan mungkin sekolah apa? Primary school atau asrama penuh. Ataupun sekolah apa? Cluster school. Hebat-hebat ni pergi Jepun, tuan-tuan. Tak ada sekolah harian biasa, tak ada. Sekolah-sekolah cik ayam tak ada ni, tuan-tuan. Dia hebat belakang dah.
Oh, masa tengok zaman tu hak ikut gap usrah tu. Oh, tuan-tuan selamat surah kita panggil. Dah, masa universiti hak mak surah ni hilang. Allah ganti pula aku pula lain pula. Lepas program di Kepoh 4 tahun, 5 tahun keluar, orang lain pula berjuang. Pasal tak? Allah ganti je. Kita boleh tak nak berjuang, Allah ganti orang lain. Allah ganti orang lain. Kalau sekalian, maka tak pelik. Sebab itulah kita kena kekal istiqamah. Rasa malas nak berjuang, malas nak berdakwah, malas duduk di medan amal Islami, nak memilih apa? Zon selesa, yang complacent, zon yang apa? Zon yang tak kena dengan risiko. Tak memang kita boleh selamat dunia, tapi akhirat Allah janjikan dengan azab yang sangat pedih kalau sekalian. Jadi itulah sehingga seketika poin pertama untuk perkongsian berkaitan dengan Ghazwah Tabuk, sebab di sana ada pengajaran. Kalau kita rasa malas, memanglah kita akan diuji sebenarnya. Terutamanya bagi saya ingat Ustaz akan sentuh soal baik Muslim. Itu sebab kita rasa kalau kita dah kahwin, kita makin berat rasa nak buat pergi program. Masa hujan semangat lagi melompat sebab kita tengah membara. Tuan-tuan, dah kahwin, dapat anak lagi, ya Allah kan. Kita baru nak keluar rumah kata apa? Jangan keluar lah bang. Dah, saya tak sihat, pening sikit balik. Tak keluar rumah. Tok laki saya Cikgu Megak Suhaimi pesan tahun 1995. Dia cikgu di sekolah tampil Lebah Pantai. Tuan sekalian. Lepas tu jinak dan pantai. Dia kata apa? Jangan biarkan 3 hari kita berada di rumah. Biarkan. Jangan sampai 3 hari. Kalau 3 hari lepas tu kita rasa malas. Betul. Tip yang Cikgu Megak saya beri, Masya Allah. Betul sungguh. Jangan pasti kita sentiasa kita disibukkan dengan kerja, kerja jemaah, gerak kerja Islam macam-macam kita boleh buat nanti. Habis balik ke Malaysia, negara kita sedang tenat pada hari ini. Perlukan ramai kepada petugas-petugas amal Islami, para pendakwah tuan sekalian. Dan tu semua ni bidang kejuruteraan ni memang sangat membantulah kalau terlibat di medan dakwah, insya-Allah. Ingat sekali itulah untuk perkongsian pertama. Saya serah kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Rani. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabul aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u walakin ba'udat 'alaihim asy-shuqqah. Kalaulah sekiranya perkara yang kamu bentangkan ini satu perkara yang qariban, satu perkara yang mudah, dekat, wa safaran qasidan, dan perjalanan agama ini terlalu ringkas, lattaba'u, sudah pasti mereka akan semua mengikuti kamu. Walakin ba'udat 'alaihim asy-shuqqah, tetapi kamu kena faham, apa yang kamu bawa ini satu perjalanan yang jauh dan penuh dengan ranjau-ranjau dan duri-duri yang terpaksa kamu halangi. Surah At-Taubah ayat yang ke-42. Yang dihormati Ustaz Dr. Ridwan Muhammad Nur, yang dihormati Kekanda Ustaz yang berhormat Ustaz Nik Muhammad Abdul Nik Abdul Aziz, yang dihormati pengarah dan ahliatan kuasa penggerak, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para hadirin sekalian, dalam masa yang terbatas ini, anda suka sebut bahawa sebagaimana yang disebut oleh Dr. Ridwan sebentar tadi, bahawa dalam jasad kita ini kita perlu pada 3 perkara sahaja yang menjadikan kekuatan dalam jasad kita. 3 perkara ini dipanggil unsur yang utama dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang dinamakan dengan kekuatan akidah. Kekuatan yang disebut dengan kekuatan akidah yang dijelmakan dalam jiwa kita. Yang kedua yang kita perlu mantapkan yang disebut dengan ibadah. Yang dinamakan dengan ibadah kita, mestilah kita semakin mantap dan semakin mantap. Semakin panjangnya usia kita, semakin mantapnya ibadah kita. Dan yang ketiga yang perlu ada pada diri kita dipanggil kesempurnaan akhlak. Berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutimma makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau kita boleh gabung 3 perkara ini, maka lahirlah yang disebut dalam Al-Quran Karim
Mudah-mudahan kami menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Gabungan daripada akidah yang disempurnakan dengan ibadah, dimantapkan dengan ibadah, dan disempurnakan dengan akhlak. Tiga ni kita gabung tiga-tiga. Ia menyebabkan akhir lahirlah peribadi-peribadi sahabat-sahabat yang unggul, sahabat-sahabat yang kuat. Kita boleh baca dalam sirah dan kita baca dalam sejarah bagaimana mereka berjaya untuk merintangi ujian-ujian itu. Ujian-ujian yang bukannya sekadar ujian yang mudah, tetapi ujian-ujian yang terlalu sukar dan menjadi payah. Apabila perkara ini telah dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat bagaimana sahabat-sahabat yang unggul lahir dan bagaimana sahabat-sahabat menterjemahkan segala ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjemahkan melalui perbuatan, terjemahkan melalui yang disebut dengan perkataan, dan juga terjemah melalui perbuatan dan juga amalan yang ada di kalangan sahabat-sahabat. Lalu lahirlah dakwah yang dinamakan dengan dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Dakwah dengan lidah dan juga dakwah yang dinamakan dengan peribadi itu sendiri. Sewaktu mana dakwah mereka bukan sekadar tertumpu dalam urusan-urusan yang dinamakan dengan urusan-urusan bercakap saja, tidak. Tetapi perbuatan itu menunjukkan dakwah. Dalam masa lebih kurang 700 tahun, satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterjemahkan oleh Muhammad Al-Fatih. Misal contohnya, Muhammad Al-Fatih menterjemahkan hadis Rasulullah dengan jarak masa bukan setahun dua, tidak, tetapi jarak masa selama lebih kurang 700 tahun yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik tentera ialah tentera yang boleh membuka kota Konstantinopel, dan sebaik-baik pemimpin yang boleh membuka kota Konstantinopel. Dan inilah yang dilakukan walaupun sahabat-sahabat mencuba. Misal contohnya Abu Ayyub Al-Ansari, dan di kalangan sahabat-sahabat yang lain, Abu Ayyub Al-Ansari tersungkur di pintu kota Konstantinopel itu, lalu gugur syahid. Dalam sejarah yang dicatatkan, dia di antara orang yang tolong terjemahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana sahabat-sahabat berjaya bina dengan tiga perkara ini, dan sampai pada zaman kita, lalu tiga perkara ini telah cuba diruntuhkan oleh musuh-musuh Islam. Tiga perkara ini telah cuba dibuang. Di antara runtuhan yang paling utama mesti diruntuhkan oleh mereka yang disebut dengan runtuhnya akidah. Runtuhkan pegangan. Kerana apabila kita boleh runtuhkan pegangan seseorang, maka boleh runtuh nak ibadah seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Rasulullah. Di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah kata apa dia? Islam ini tangkudul Islam urwatan bi urwatin. Islam ini tertanggal sedikit demi sedikit daripada jasad seseorang. Awaluha bi naqdil hukmi wa akhiruha bi tarkis salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di antara tanggalan Islam pada jasad seseorang apabila seseorang mula menanggalkan hukum. Tanggalkan hukum daripada jasad dia, yang dia tidak ada lagi kekuatan akidah dalam jiwa. Dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wa akhiruha bi tarkis salat. Dan akhir sekali, tatkala mana kamu mula meninggalkan sembahyang, maka kamu sudah menanggalkan Islam keseluruhan daripada jasad kamu. Kerana ada akidah lah lalu kita buat ibadah. Kalau kita tidak ada akidah, tak mungkin kita akan jaga ibadah. Bagaimana kita nak jaga ibadah kalau akidah kita goyah? Akidah mesti dibuntuhkan, barulah runtuhnya ibadah. Dan apabila manusia sudah tidak lagi beribadah pada Allah, maka akan hilang perkara yang tiga yang disebut dengan akhlak. Akhlak pun akan tertanggal daripada jasad seseorang, kerana dia terangkai di antara satu sama lain. Akidah membentukkan orang bangun untuk solat pada Allah. Akidah yang menyebabkan keyakinan yang kuat terhadap akhirat, yang menyebabkan orang menutup aurat. Apabila kita ada akidah, keyakinan kita pada mahsyar, yakin yang kita ni akan mati dan dibangkitkan balik nanti, maka kita akan menyebabkan kita akan jaga segala dalam peribadi kita menjadi peribadi yang baik dan peribadi yang baik ini. Kesan daripada akidah, dia akan bentuk kepada ibadah. Kesan daripada ibadah, dia akan terbentuk kepada perkara yang ketiga yang disebut dengan akhlak. Yang ini disebut dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Karim disebut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang
boleh mencegah seseorang daripada melakukan fahsyat dan juga melakukan perkara yang munkar. Banyak ayat-ayat Al-Quran Karim yang cerita tentang ibadah, dia akan terkesan pada akhlak seseorang. Sebab itulah musuh-musuh dia akan rosakkan yang disebut dengan akidah terlebih dahulu. Saya suka sebut di Malaysia di antara contoh di mana kita sedang diserang di sudut kekuatan akidah kita, dilumpuhkan kekuatan akidah kita. Dan bagaimana mereka nak melumpuhkan kekuatan akidah kita? Lalu kalau para haniskan rajin baca beberapa protokol Yahudi, bagaimana dia rosakkan kita? Masukkan unsur yang tamu yang disebut dengan unsur materialistik dalam kehidupan seseorang. Masukkan rasa kebendaan itu melebar, rasa besar dalam hidup seseorang ini. Biar kamu rasa bahawa Tuhan kamu ialah harta benda, Tuhan kamu ialah kedudukan, Tuhan kamu ni satu benda yang besar pada diri seseorang. Yang ni yang dimasukkan dalam jiwa seseorang untuk rosakkan akidah. Apabila harta benda sudah menjadi kejaran, manusia lupa lagi terhadap perintah agama. Manusia sudah bekerja untuk yang disebut dengan dunia. Kejar dunia ni biar dapat, kejar dunia ni biar kita yang menguasai. Yang menyebabkan manusia tak peduli lagi tentang soal agama, tak peduli lagi soal halal haram dalam hidup mereka. Kejar harta benda ini keutamaan dalam hidup seorang. Kita tengok bagaimana materialistik tak materialistik kita. Zaman kita sekarang ni senang je. Cuba masuk meminang anak dara orang sekarang. Masuk je minang anak dara orang akan tanya terus, kerja benda terus. Kita jawab Bilal masjid je, dia jawab dia. Bilal masjid je semua. Kerja apa? Siap masjid. Tak ada kerja lain ke? Materialistik dimasukkan. Apabila kita tanya lagi macam mana nak kahwin, dia akan tanya terus, nak bawa berapa banyak, nak bawa duit banyak mana. Zaman kita sekarang ni, kita tanya, habis tu nak bawa berapa banyak? Dia jawab, kakak dia dahulu bawa 999. Macam nombor telefon bomba je dia buat. Ni nak sebut mentalistik. Dan dia nak gambarkan supaya bawa lebih daripada kakak tersebut. Kebendaan ini masuk. Dan masuk yang menyebabkan kita tak peduli lagi tentang soal bila nak solat subuh. Orang kita sibuk bangun celik mata bangun pagi terkejut, bimbang terlepas bas. Terlepas bas, bimbang, tak fikir lagi terlepasnya sembahyang subuh. Kerana dia kebendaan itu menjadi besar dalam hidup mereka. Jadi besar dalam hidup masyarakat kita je. Sampai peringkat mereka tak peduli lagi tentang soal halal haram dalam hidup mereka. Makan minum mereka tak peduli lagi. Soal berkat jauh sekali dalam kehidupan mereka. Kenapa? Kebendaan itu mula masuk dan masuk dalam pemikiran ini. Satu cabaran dan virus, kalau kita nak sebut virus yang sedang dilanda dalam masyarakat kita, kehancuran akidah ini kerana kebendaan. Para hadirin sekalian, tengok apa yang sedang dilakukan oleh missionary Kristian di Malaysia terakhir-akhir. Terakhir ni kita boleh tengok di mana apabila orang Islam mula bankrupt saja, orang Islam pergi ke Baitul Mal tak mampu nak membantu mereka. Apabila orang Islam pergi ke pusat zakat tak mampu nak tolong mereka. Tak tolong mereka. Akhirnya gereja-gereja menawarkan bantuan-bantuan kebendaan dengan hanya satu syarat mereka. Satu saja syarat mereka. Dia sebut apa dia? Kamu keluar daripada Islam dan kamu masuk Kristian. Dan ini pun yang dilakukan di Malaysia kita, yang berlaku dalam masyarakat kita. Bukan cerita baru, tetapi cerita ini akhir-akhir ini mula dimasukkan dan dimomokkan dengan kebendaan. Manusia jadi goyah dengan harta benda. Dengan duit RM50 manusia boleh tukar agama. Dengan sekelip mata saja, kerana harta benda. Yang ni virus yang sedang dilandakan dalam masyarakat kita pada saat ini. Yang pertama. Yang kedua, kita mula digoncangkan dengan kekuatan virus yang besar yang sedang melanda masyarakat kita, yang disebut dengan hiburan yang melampau. Hiburan yang melampau, hiburan yang teruk sangat, yang masuk masing-masing rasa tak terhibur lagi dengan Al-Quran, tak terhibur dengan hadis Rasulullah. Hiburan yang besar yang mereka masukkan dalam masyarakat kita pada hari ini, di mana masukkan hiburan untuk memuja penyanyi-penyanyi dan pelakon-pelakon, lebih besar daripada memuja para alim ulama. Cuba tanya anak-anak muda kita sekarang ni. Anak-anak muda kita sekarang ni, siapa dia Sa'ad bin Abi Waqqas? Anak muda kita tak boleh jawab. Tanya anak-anak muda kita sekarang,
Siapa dia Tariq bin Ziyad? Anak muda kita tak boleh jawab. Siapa dia Abdullah bin Umar? Anak muda kita tak boleh jawab. Tak payah tanya anak muda, tanya anak tua pun tak boleh jawab. Anak tua pun tak boleh jawab. Nak sebut gambaran bagaimana masyarakat kita. Tetapi cuba kita tanya di kalangan mereka. Orang-orang di kalangan kita terlampau banyak dengan hiburan. Hiburan ini semata-mata nak mengejar hiburan, sanggup tinggal sembahyang maghrib, duduk depan TV, tengok rancangan, apa dia, rancangan TV tu, Playboy itu suami aku. Duduk depan TV, nak sebut habis masa maghrib, tak peduli lagi. Saat yang di mana mereka sibuk dengan hiburan, duduk dalam auditorium untuk menunggu saat ini, nak memilih siapa pemenang rancangan juri itu, rancangan ini, rancangan ini. Bawa dengan tangan besar, goyang dalam rancangan-rancangan tersebut. Dimasukkan benda-benda demikian. Dalam kekuatan akidah kita mulai goyang. Dan masing-masing berkejaran untuk berebut kedudukan siapa yang disebut dengan kejayaan di kalangan mereka, di kalangan artis-artis ini sendiri. Artis-artis dilonjakkan kemuliaan di kalangan kita. Dia beri hadiah dan anugerah-anugerah yang banyak. Dalam anugerah-anugerah yang banyak ini, kita buat contoh malam industri muzik, malam juara penyanyi popular, pelakon popular, pembantu penyanyi popular. Siap dengan pembantu. Nak sebut ni gambaran bagaimana mereka lonjakkan demikian. Lalu yang menghabiskan duit ini, siapa dia? Yang SMS-kan itu di kalangan orang-orang Islam, membelanjakan berpuluh-puluh juta untuk dihabiskan duit mereka untuk hiburan-hiburan ini, sehingga kan anak-anak muda tidak lagi mengenali para alim ulama. Di kalangan masyarakat tak kenal lagi dosa pahala. Sekarang kita jadi confused, nasyid ke menyanyi. Pada saat mana mereka sudah mula sedikit demi sedikit memasukkan dalam pemikiran kita, sehingga kan pluralisme agama itu semakin berjangkit dan di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Mereka merasakan bahawa sama saja agama. Tak ada lagi istilah lakum dinukum waliyadi. Tidak ada lagi istilah bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Lalu majalah dimasukkan. Tak cukup dengan majalah URTV, majalah Hai, majalah Mangga, Mempelam, Queenie, macam-macam kali. Yang ada ni masuk untuk dirosakkan. Anak-anak muda mula tiru cara bagaimana kehidupan ikon-ikon yang baru yang diwujudkan oleh musuh-musuh Islam ini. Kemudian yang lebih bahaya lagi, yang ketiga yang mereka sedang runtuhkan ialah sistem kekeluargaan Islam yang sedang dimusnahkan. Sistem kekeluargaan Islam yang sudah dicampur adukkan dengan sistem barat yang tidak ada sama sekali unsur-unsur agama. Sistem kekeluargaan Islam ini dinampakkan bahawa kekeluargaan itu tidak membawa keuntungan pada kalian. Sibukkan hidup ini dengan bekerja. Sibukkan hidup ini supaya cari duit yang banyak. Sistem kekeluargaan itu tidak menjadi lagi satu keutamaan dalam kekeluargaan. Sedangkan Rasulullah SAW ajar, Rasulullah SAW sebut dalam hadis Rasulullah, ya ma'syar syabab, man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda-pemuda, siapa yang ada kemampuan di kalangan kamu kahwin. Rasulullah SAW sebut demikian. Rasulullah sebut, tetapi apabila kebendaan itu semakin menebang, apabila hidup ini semakin dirosakkan dan dipanjangkan, masa dijauhkan, lalu pergaulan bebas itu menjadi semakin teruk dan semakin teruk, dan akhir lahir anak-anak luar nikah yang semakin lama. Anak-anak luar nikah jumlah bukan sedikit di Malaysia. Anak luar nikah yang lahir di Malaysia kita saja daripada tahun 2006 sampai 2010 yang didaftarkan seramai lebih kurang 179,000. Jumlah bukan yang sedikit, jumlah yang ramai. Tu sampai tahun 2006 sampai 2010 yang diberitahu demikian, dalam pendaftaran disebut demikian. Kita boleh bayang sampai tahun 2013 berapa ramai anak-anak luar nikah ini, dan kemudian anak-anak yang dibuang merata dan sebagainya, kerana sistem kekeluargaan yang dihancurkan sedikit demi sedikit. So itulah apabila kita sebut virus ini bukan virus yang sedikit kesannya, tidak.
Bahkan yang lebih malang lagi, mereka sedang menghancurkan dengan sistem yang keempat yang disebut dengan sistem pendidikan. Sistem pendidikan, kita tidak berbangga lagi dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan masyarakat kita, para hadis kan boleh tengok bagaimana menjadi buntu sistem pendidikan kita. Masing-masing tengok sistem pendidikan ini menjadi satu masalah dalam pendidikan Malaysia. Pendidikan dalam kenegaraan kita. Kita boleh tengok bagaimana sistem pendidikan, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, taraktu fiikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadilluhu abada. Aku tinggalkan pada kamu dengan dua perkara. Selama mana kamu pegang dengan dua perkara ini, kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Apa dia dua perkara ini? Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran wa sunnati Rasulillah. Quran dan hadis Rasulullah. Para hadis sekalian sendiri tahu bila kita belajar Quran, bila kita nak belajar Quran, bila kita nak belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadika berusia 5 tahun hingga 7 tahun, hantar tadika. Belajar di tadika, belajar Quran, tak belajar twinkle little star. Habis tadika, masuk sekolah rendah, belajar Quran, tak belajar. Sampai di Jahannam, belajar Quran, tak belajar Quran. Bila kita nak belajar Quran? Kemudian habis di Jahannam, masuk tingkatan 1 sampai tingkatan 6, belajar Quran, tak belajar Quran. Habis tingkatan 6, masuk universiti, belajar Quran, kita tak belajar Quran. Habis apa yang kita ada lagi? Kalau Al-Quran pun tak ada, hadis Rasulullah pun tak ada, apa benda yang kita ada? Sedangkan dua perkara ni perkara yang paling utama. Kita boleh tengok bagaimana kita tersonsang dalam hidup ini. Memang kita tak ada Al-Quran. Kemudian kita dilantik dalam kepimpinan masyarakat dalam keadaan kita tidak ada Al-Quran, dalam keadaan kita tidak ada hadis Rasulullah. Bagaimana kita nak bawa Al-Quran, nak bawa masyarakat kita kepada yang disebut dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah, sedangkan kita tidak ada Al-Quran? Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak ada apa-apa, bagaimana dia nak bagi? Dia tak ada Al-Quran, macam mana dia nak bagi Al-Quran? Dia tidak ada hadis Rasulullah, macam mana dia nak memimpin orang kepada Rasulullah? Dan mereka rosakkan dengan sistem 4 perkara ini, cukup menjadi racun-racun kepada akidah kita. Dan akhirnya kita merasakan bahawa sistem yang lain daripada Allah, selain daripada Al-Quran ini, yang jauh lebih hebat daripada yang dinamakan dengan sistem yang telah diterapkan oleh Rasulullah, yang dibawa oleh para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Anda rasa sekali ini mukadimah untuk memahami bagaimana virus akidah yang sedang dimusnahkan dalam sistem kita. Dan anda yakin yang berhormat Ustaz Muhammad Abdul ini akan jelaskan panjang lagi tentang virus akidah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Dr. Ridwan sebentar tadi, tentang bagaimana kesan daripada perang Tabuk itu terbawa-bawa kepada kita sampai peringkat di mana kita semakin menuju kepada kemusnahan kalau sekiranya kita tak pandai nak jaga yang namakan dengan akidah kita. Dan akidah ini sedang dirosakkan sedikit demi sedikit di kalangan kita pada hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pengurusi. Ahli panel Dr. Ridwan, Fadil Ustaz Ahmad Nasuki, seterusnya sahabat-sahabat ikhwan akhwat yang saya kasih semua. Nak sambung hak tadi, sebab tadi tajuknya akidah dan sirah. Kerana kita nak masuk sirah, sirah ni dia ada virus. InsyaAllah kita akan gabung. Tadi anda sebut ada yang tak ikut tadi kan, yang bawah ada, ramai ke bawah ada? Tak ramai. Tak ramai. Apa anda sebut, anda kira yang tak ada tadi faham lah anda sebut. Nak macam mana kan?
Kita sebut tadi, kita bincang mengenai akidah, dan anda sebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia datang di dunia sebelum dia ajar kita solat, sebelum dia ajar kita beramal, sebelum dia ajar kita berakhlak. Ilmu pertama yang Nabi ajar ialah ilmu membetulkan otak. Membetulkan otak manusia. Otak ni maknanya satu dunia untuk menilai dan mempercayai. Dia tak perlu bergerak, duduk atas kursi sambil tidur, dia boleh bergerak dengan otak dia manusia. Itu beza dia dengan binatang. Lembu kalau dia duduk memang mati. Dia mati, dia kena berjalan cari makan. Tapi manusia ni dia boleh duduk, dia boleh senyum seorang-seorang. 24 jam dia senyum. Orang kata gila, tak? Dia sedang menikmati apa yang tidak dinikmati oleh orang lain. Tetapi ramai manusia yang bergembira di alam yang sesat, kerana mereka menghayalkan, mempercayai benda-benda yang salah. Maka Nabi datang, Allah Ta'ala ajar Nabi dengan wahyu, wahai Muhammad, ajar manusia bagaimana nak betul dalam berfikir. Sebab itulah lahirnya ilmu akidah, ya, bahawa Allah itu satu. Kalau kamu bergerak dengan Tuhan itu dua, dia akan jadi rosak pergerakan kita. Sebab kita nampak bahawa yang menciptakan kita ni selain daripada Allah, yang mencetuskan kejadian di dunia ini bukan Allah, maka masalah. Sehinggalah dibetulkan asas dia Allah Ta'ala, Allahus Samad. Allah Ta'ala tempat tuju segala, dialah tunjang, segala-galanya kembali pada Allah. Itu akidah dia, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Mudah-mudah dia akidah. Daripada akidah tu kita belajar mengenai cabang-cabang akidah yang kita panggil fikrah Islamnya, pemikiran Islam. Ini adalah cabangan akidah. Yang kalau salah, salahlah. Bagaimana kita percaya pada Quran. Kita buat contoh tadi. Quran ini datang daripada langit. Kita pun yakinlah ini akidah kita, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dibacakan kepada seluruh umat manusia. Ini akidah kita. Tiba-tiba dalam cabangan akidah itu kita yakin begitu, kita percaya bahawa Al-Quran ni walaupun dia daripada Allah, tapi kadang-kadang dia beritahu benda yang tak sesuai untuk dilaksanakan di Jepun. Kalau Malaysia bolehlah. Kalau di negara Arab makin boleh sebab turun di sana. Kalau zaman dulu boleh, zaman sekarang separuh-separuh. Kerana banyak ilmu Quran beritahu tak sesuai dengan zaman sekarang. Itu cabangan yang pemikiran macam ni adalah merosakkan asal akidah. Yang kita panggil akidah, kita beriman dengan Al-Quran Karim. Begitu juga Rasulullah. Rasulullah ni Rasul, kan? Saya beriman, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya naik saksi dengan hati saya, mata saya, tubuh saya, bahawa Nabi Muhammad ni diutuskan oleh Allah. Dia Rasul. Itu asas akidah. Lepas tu kita belajar lagi apa itu isi akidah Nabi. Maka di antaranya ialah kita diberitahu Nabi ini adalah qudwah. Nabi ini adalah ikutan manusia. Tiba-tiba ada di antara kita yang rasa Nabi Muhammad ni idola dalam bab ibadah. Tapi dalam bab muamalah, buat nak cari rezeki ni ikut Nabi mati, ya. Tak ikut Nabi memang tak jadi kaya. Kena ikut style Mak Saleh cari rezeki. Dia dah rosak. Kenapa? Kerana dia menjadikan orang lain lebih tinggi daripada Rasulullah dalam bab ikutannya. Sedangkan Nabi ajar kita ekonomi, macam mana nak cari rezeki, masalah kewangan. Nabi ajar bermuamalah, bersosial, sebagaimana Nabi ajar beribadah dan berakidah. Ini soal-soal yang kita panggil pemikiran, yang perlu kita betulkan supaya tidak menjadi satu kerosakan. Itu yang Anda sebut tadi. Kita nak sambung sikit. Ulama kata akidah ni, separuh daripada ilmu akidah ni dia bercakap mengenai benda lain. Kena faham, kan? Apa itu akidah? Kita kata separuh ataupun lebih daripada separuh ni ajaran Nabi ialah Nabi ajar untuk kita mempercayai perkara ghaib. Allah Ta'ala ghaib. Kita tak pernah tengok Allah, tak pernah dengar Allah. Dia di alam ghaib. Mari Nabi ajar Allah itu ada, dia itu satu. Mana kita nampak Allah Ta'ala satu, kan? Tapi kita diberi bukti bahawa Allah Ta'ala itu satu, tak boleh Tuhan dua. Kita diajar iman ini adalah kepercayaan pada syurga neraka. Siapa pernah tengok syurga? Siapa pernah tengok neraka? Jawapan dia tak ada. Jawapan dia tak ada.
Kalau di dunia moden hari ini dia ada satu, dia panggil apa? Tourism ke syurga, tourism ke neraka. Dia buat neraka, semua orang kena sembelih, orang kena bakar. Kat mana? Siapa tahu? Ada satu tempat di Jepun kat mana? Dia buat satu tempat ni, dia namakan tempat ni neraka. Dan dalam tu orang kerja dari dah kena kerak mana? Thailand ke mana? Taman neraka. Pergi kan? Thailand. Kalau nak pergi mana dengan neraka, pergi ke Thailand. Ada di sana. Bukan. Kenapa neraka dan syurga ni benar baik? Tapi kita kena yakin ini satu akidah. Benda tak nampak di mata, tapi keyakinan tu kita masukkan dalam hati kita sampai kita tak boleh buat sesuatu kerana takut pada neraka. Nampak tak? Itu orang Islam. Kita kena buat sesuatu kerana kita nak ke syurga. Contoh hari ni yang mudah. Siapa nak bagi? Anda nak bagi 10,000 yen. 10,000 yen ni banyak ke sikit? 10,000 banyak lah. Tapi sikit jangan. 10,000 maknanya 300 ringgit. Okay, kita bagi 1,000,000 yen. Anda nak bagi mana ni walaupun tak ada. Pada siapa yang tak sembahyang Isya lagi, dia sembahyang Isya malam ni, dia sembahyang lepas subuh esok, anda nak bagi 1,000,000 yen. Siapa di antara kamu yang berani sembahyang Isya lepas subuh esok? Nak bagi ni? Ada anak kat kanan. Kau pun anak kena bayar. Anak hutang. Tak ada. Kenapa tak ada? Bukan bayar. Untung sedap lah. Tak payah sembahyang malam ni. Payah esok jamak dengan subuh. Tapi tak ada siapa di antara kita yang berani. Kenapa? Kepercayaan kepada dosa. Pernah tengok dosa? Tak pernah kan? Pernah tengok pahala? Tak pernah. Tapi kita dah dimasukkan dalam jiwa kita. Beritahu orang Jepun kat sebelah tu, boleh tak kamu sembahyang subuh? Aku ajar kamu sembahyang subuh. Isyak kamu sembahyang lepas subuh. Oh, seronok lah dia. Ada. Bukan 100 juta, 1 yen pun dia terima. Kenapa? Tak ada dosa dan pahala dalam tubuh mereka, dalam jiwa mereka. Itu kepercayaan akidah. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, iblis. Orang percaya pada jin. Sebelum jin tu kena percaya dulu pada iblis dan syaitan. Percaya pada malaikat. Orang hari ni percaya pada iblis, jin, syaitan. Dia percaya, malaikat tak percaya. Bila nak minta tolong dengan jin. Sedangkan orang Islam nak minta tolong, malaikat lah penolong dia. Tapi hilang malaikat. Sebab apa? Sebab dia percaya pada Tok Bomo. Sedangkan sepatutnya kita percaya pada Nabi. Ilmu Nabi lebih mulia daripada ilmu Tok Bomo. Tapi orang Melayu ni, dia nampak ilmu Bomo tu hebat. Lalu dia percaya pada cita-cita jin. Bukan Nabi tak ajar jin, tapi jin tu dia kena bermula dengan malaikat dan iblis. Itu cerita pertama dia berhubung dengan Nabi Adam dalam syurga. Jadi bila kita bercakap pasal soal agama itu lebih separuhnya meliputi kepercayaan alam lain. Bila kita berjaya membina kepercayaan seperti ini, kita akan jadi gagah. Otak kita dia tak jadi pelik. Ada. Sebab manusia ni memang dia nak tahu cerita pelik. Itu Allah Ta'ala dijadikan otak untuk manusia berfikir benda-benda tinggi. Ada. Maka dia akan fikir benda yang dia rasa ini satu benda yang kena ada di luar daripada maklumat telinga mata dia. Tapi maka dia mencipta. Kita buat contoh. Orang Jepun cerdik. Betul tak? Cerdik lah. Dia boleh lawan mereka. Dia boleh kalahkan mereka dulu sebelum mereka kalahkan dia. Kemudian dia dalam keadaan kalah, dia boleh bangkit menjadi gegasi Asia. Cerdiknya Jepun. Malaysia saya kira lah. Tapi orang Jepun ni, dalam cerdik dia punya akal dia untuk dia fikir benda-benda pelik. Akhir sekali dia percaya pada apa sekarang? Tadi anak duduk 2 hari 3 hari ni cakap pasal anime. Dia boleh khayalkan. Dia buat lukis, dia buat patung anime, betul sebut anime. Dia buat ni sampai dia rasa anime benar-benar wujud. Sehingga dia ada, saya berkahwin dengan anime. Adalah penyakit orang Jepun. Dan kata orang Melayu pun dah mula terjangkit. Tak ada sini lah. Dia kata, kerana dia bayangkan anime yang dia buat ni ada roh. Itu khayalan kan. Tapi dia fikir
sehingga menjadi satu kehidupan mereka. Di Jepun ni, saya nak pergi 2 kedai tu. Kat sini, tak kira Tokyo lagi, kat sini. Kedai jual barang murah kan. Lebih 50% kedai dia tu barang apa ni, barang katul lah. Dia kata bodoh orang Jepun. Nak kata bodoh macam mana? Orang Jepun cerdik. Tapi kenapa? Kerana manusia memang Allah Ta'ala ciptakan untuk dia berfikir untuk melihat alam lain. Cuma kerana dia tak kenal Allah, dia tak kenal ilmu yang sebenar yang kita namakan wahyu, maka dia percaya pada benda lain. Tapi sekali akidah dia rosak. Alhamdulillah kita menjadi manusia Muslim yang apabila kita sampai pada perkara lain, kita tak lari daripada landasan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tanam benda ni, Nabi kena ambil masa 13 tahun di kota Mekah. 13 tahun. Solat ni waktu yang kita duduk solat ni, dia bukan tahun pertama. Tahun pertama tu sekali je wajib sehari, iaitu bangun malam yang kita panggil tahajud. Bila mana-mana masuk Islam di Mekah, maka dia kena solat dah, tunjuk akidah dia. Maka sembahyang sahabat bukan 5 waktu, tapi sahabat sembahyang waktu malam 2 rakaat paling kurang, yang kita nama tahajud. Awalnya tahajud ini wajib, zuhur subuh tak ada. Dia hanya perlu berzikir, ingat pada Allah. Yang paling penting pada masa Islam, memperteguhkan akidah Allah itu satu. Dah, dosa pahala ni ada. Kita kena yakin mati ni syurga neraka di hadapan kita. Kita kena yakin dalam lubang kubur kita akan dibangkitkan balik. Disoal amalan kita, disoal kehidupan kita. Ditanam, tapi mana-mana orang tak percaya. Padahal Nabi ini insan terbaik di kota Mekah. 40 tahun dipuja. Daripada kecil sampai umur dia 40 tahun dipuja. Walaupun masyarakat Quraisy masyarakat yang jahat, masyarakat jahiliah, tapi mereka tak boleh nak tolak keindahan yang ada pada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indahnya Rasulullah. Tapi bila Nabi 40 tahun dia terima wahyu, dia ajar ilmu akidah ni, jangan percaya lagi pada berhala, jangan percaya lagi pada benda baru. Ambillah kepercayaan baru, tukar otak kamu, masukkan otak baru. Orang kata Quraisy tak boleh terima. Lalu penghormatan mereka pada Nabi itu mereka tukar dengan penghinaan. Nabi dihina, bahkan dikeji, diseksa, dianiayai dan sebagainya. Dan dalam masa 13 tahun, ulama kita sebut hanya daripada 1000 orang yang ada di kota Mekah, penduduk negeri Mekah, hanya 300 orang saja yang beriman dengan Rasulullah. 300 orang saja. Nampak? Kalau 1000 orang 13 tahun susah. Ada. Kita nak suruh hadir sini, dapat hadir banyak ni, kira amat lah, hebat lah. Menjadi Nabi lah kita ni, kira hebat. Kan nak kira hebat. Nabi susah kan. Kenapa? Bukan soal nak mari sini. Ini mari ni ada niat macam-macam. Alhamdulillah banyakkan niat kita nak mari dengan program, nak mari ikut. Ada orang tu, tapi dalam program mari ni kerana buat lolok-lolok nombor 1 lah. Tapi niat sebenar nak tengok salji. Ada tu mari ikut kawan. Tapi tak apalah, itu kita panggil penarik, daya penarik untuk kita dapatkan yang susah. Nampak? Kita anda sebut. Jadi dalam masa 13 tahun ni, mesti yang masuk agama ni, sahabat Nabi yang terima agama Nabi ni orang yang hebat. Nampak? Abu Jahal, Abu Lahab, kepala-kepala dalam mereka tu tak percaya pada Nabi, ajak orang tak percaya. Mana-mana yang percaya diseksa, diburu. Maknanya tiba-tiba ada juga yang masuk 300 orang. Maknanya orang ni gagah lah. Allah Ta'ala nak tengok, betul ke hamba aku yang dah beriman ni gagah. Memang tak boleh cari dah, tak boleh challenge dah iman para sahabat. Tapi ini nak sebut ujian pertama. Bukan pertama, kemuncak ujian di Mekah. Tapi dia jadi tanda. Allah Ta'ala buat satu kisah yang kita faham, iaitu Nabi SAW pada satu malam, malaikat ambil dia dengan izin Allah, bawa dia pergi ke langit, Isra dan Mi'raj. Ingat cerita tu kan? Nabi ni duduk di bumi macam kita, berdakwah di bumi, hidup cara manusia. Tiba-tiba Allah Ta'ala pada satu malam suruh malaikat Jibril mari
Ambil Nabi, wahai Jibril, bawa Nabi dengan buraq masuk, bukan naik ke bulan, macam naik Armstrong, bukan, ataupun lepas itu, bukan, memasuki alam ghaib. Alam ghaib ni maknanya, anda tahu ke alam ghaib macam mana? Alam ghaib ni macam mana? Kita tengok sana. Bayangkan itu bukan kain, cermin. Di luar sana gelap, sini cerah kan? Nampak tu? Baik, anda tengok di luar tu gelap kan? Gelap ni maknanya apa? Ada ke tak ada benda di luar? Ada kan? Kau kira gelap dia tak ada lah. Di luar tu kosong. Sebab apa? Sebab aku tak nampak apa gelap. Tak boleh kita bayangkan bahawa di luar sana kosong. Kenapa? Kerana saya tahu di luar sana ada kereta saya, ada salji, ada pokok, ada ni, ada Tokyo, ada Malaysia di luar sana. Maknanya apa? Tapi kenapa kamu tak nampak? Kerana telah dihijab mata saya oleh kegelapan. Tapi saya beriman di luar sana ada barang, ada benda, ada objek. Nampak? Begitulah alam ghaib. Alam ghaib maknanya mata kita ni dihijab. Ada satu hijab yang Allah Ta'ala buat menyebabkan mata kita tak boleh tengok benda di depan mata kerana ada hijab. Apa di depan mata? Contoh dia malam ni, apa di depan mata kita yang ada tapi tak nampak? Sebelum kita masuk kepada alam jauh, ke alam dekat, apa dia? Alam dunia. Apa? Gelombang. Udara, oksigen. Nampak oksigen? Oksigen mari. Tak nampak kan? Tak nampak cahaya. Nampak ada elektrik? Tak ada kan? Tapi kita yakin elektrik ada. Berani sentuh? Siapa berani? Bagi 10 juta yen. Tak berani. Kenapa? Kerana saya yakin walaupun saya tak boleh tengok gelombang elektrik, aliran elektrik, tapi saya yakin dia ada. Saya belajar. Saya tak boleh sentuh. Kalau ni boleh sentuh. Kenapa? Saya yakin tak ada apa. Nampak? Allah Ta'ala tunjuk kita benda lain yang boleh kita tak nampak dengan mana tapi boleh sentuh dengan tangan. Satu lagi benda yang lagi lain, iaitu 5-6 panca indera yang ada di tubuh kita tak boleh nak kesan kecuali dengan akal. Itulah dia terhasil pengetahuan itu melalui ilmu yang masuk melalui akal kan. Iaitu sekarang ni orang mukmin dia beriman bahawa alam lain dia dihijab. Yang ajar ini apa dia? Malaikat bersama kita. Confirm malaikat ada bersama kita. Malaikat apa? Tanya Ustaz Ahmad Rashidi. Dia boleh baca satu-satu nama malaikat. Anak tahu ni Rafiq Afif. Jibril tak tahu. Iblis ada tak ada ni? Iblis ada kan? Iblis ni ada tak yang mazhab pas? Letak nama masuk polisi Ada tak iblis yang pangkah UMNO? Itu di luar pengetahuan. Tapi yang kita nak yakin ilmu. Para sahabat beriman dengan benda tu. Ambil masa orang kafir Quraisy lawan Nabi. Akhir sekali berlakulah satu peristiwa yang kita sebut ni. Sebut cerita Isra Mi'raj. Dia naik ke langit di alam ghaib. Kemudian dalam satu malam dia tengok semua apa yang Allah Ta'ala dedahkan kepada dia. Yang Allah Ta'ala dedahkan dia selama 10 tahun lebih. Wahai Muhammad, Jibril kata Allah Ta'ala Tuhan yang satu. Dia ada arash, dia ada surga neraka, dia ada setan iblis, dia ada ni, dia ada ni. Nabi beritahu sahabat, ada yang percaya, ada tak percaya. Orang kafir Quraisy. Tiba-tiba lepas 10 tahun Allah Ta'ala masukkan Nabi ke alam ghaib. Yang burak, kita pun tak kenal burak ke apa kan? Ada orang buat burak kuda terbang, ada sayap kan? Itu khayalan. Naik Nabi tengok surga, Nabi tengok neraka dengan mata lendai Nabi, dengan roh dan mata lendai tubuh Nabi. Kemudian panjang cerita dia kita ngaji Isra Mi'raj. Nabi turun. Bila Nabi turun, Nabi beritahu orang Mekah. Orang Mekah lagi dah tak percaya. Pendek cerita mana Abu Jahal tu yang hitam jadi biru lah soalnya. Yang biru jadi hitam. Maknanya semakin tak percaya, semakin kukuh. Padahal Nabi ni bawa cerita besar Isra Mi'raj. Aku tengok dengan mata. Bukan khayalan lagi, bukan dengan ilmu otak, dengan mata. Tapi orang makin tak percaya. Kenapa? Terlalu mustahil Muhammad naik ke langit. Tapi tak peliklah Abu Jahal.
Dia memang niat dia dah. Macam kata ada orang ni, dia bagi sini sebagai SB misalnya lah. Dia bagi sini, orang lain bagi nak dengar ceramah, dia bagi, dia putuskan dengan gaji RM5,000 satu hari untuk jadi SB. Dia bagi. Ada orang dengar ceramah, bukan sini lah, Malaysia kan, dia dengar SB boleh tu, dia jadi SB. Tapi bila dengar, dia kata betul dah, aku ni tak betul jadi SB melakukan benda yang salah. Maka dia beriman, dia buat kerja tu dengan penuh kesah. Sama ada dia tipu, buat laporan yang ringan, ataupun dia buat laporan yang betul tapi dia rasa dia salah. Kenapa? Kerana dia tak boleh, duit yang dia terima sebagai gaji ni, dia tak boleh lawan dengan ilmu yang benar yang diajar oleh guru-guru agama, yang dia diarah untuk jadi SB, untuk tangkap dan sebagainya. Sekarang ni berlaku kat Mesir banyak kan, Mesir, Syria dan sebagainya. Tapi ada orang tu dia main yang tak percaya, masuklah apa ilmu pun, yang penting aku dapat duit. Maka SB ni duk lapor benda-benda yang apa sekali, duk guru ni kena tangkap, duk guru ni kena buang dan sebagainya, cikgu ni kena buang daerah, pegawai ni kena tukar dan sebagainya. Kenapa? Wujud SB di mana-mana. Sekarang ni kena sebut ujian Allah kepada para sahabat. Apabila Nabi turun ke bumi, Nabi cerita daripada jumlah 200-300 orang sahabat ni, sirah menyebut ada di antara sahabat yang kembali murtad. Orang 2 sahabat, dia percaya habis sudah, surga neraka ni wujud, Allah Ta'ala ni wujud. Dia sanggup beriman dengan Nabi, walaupun Abu Jahl dia takut pada Abu Jahl, tapi dia yakin. Tiba-tiba oleh kerana Nabi bercakap, aku dah naik tengok surga di langit, dia kata ini tak wajib Muhammad. Betul Abu Jahl kata gila. Ya, yang aku tahu malaikat turun ke bumi bawa berita pada Nabi kan. Ini tiba-tiba Nabi naik ke langit, terima berita daripada langit. Ini tak pernah berlaku dalam rekod sejarah para Nabi. Maka dia kata Nabi Muhammad ni adalah gila, maka dia murtad. Waliyazbillah. Itu berlaku ujian Allah Ta'ala dalam bab akidah. Dalam bab ada yang murtad. Kena yang berlaku ujian terakhir sebelum Nabi, sebelum sahabat Nabi ni bukan ni, ujian hijrah. Hijrah ni tinggalkan segala-gala ikut Nabi. Ada sahabat yang tak mampu nak hijrah, dia kuat ada beriman, tapi bila Nabi hijrah, dia sayangkan harta, dia sayangkan tanah air. Hujan batu di negeri sendiri, apa kan, hujan mah negeri orang. Ini bukan ni, hujan mah negeri aku, hujan batu di negeri Madinah. Siapa nak hijrah? Allah Ta'ala kata siapa yang beriman dengan Nabi Muhammad, maka dia mesti pergi kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Dia tinggal segala-galanya. Maka Alhamdulillah, boleh kata semua para sahabat berhijrah, meninggalkan segala-galanya kecuali Allah Ta'ala dan Rasul. Nampak tu? Jadi tak kira dah, aku boleh bawa harta, boleh, tak boleh, bagi kat kafir. Yang penting aku ikut Allah Ta'ala dan Rasul. Pernah baca hadis Nabi, barang siapa yang berhijrah kepada Allah Ta'ala dan Rasul, maka dia dapat Allah Ta'ala dan Rasul. Dah, barang siapa berhijrah, hijrah juga hak tak hijrah, tak sakit lah. Dia hijrah, tapi dia nampak ikut Nabi, hakikatnya dia nak kahwin dengan akhwat belakang, duduk Madinah, maka dia dapat ala akhwat tersebut, dia tak dapat Nabi. Ujian Allah. Ada di antara sahabat yang mengundur diri daripada berhijrah. Allah Ta'ala kata, ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajir. Wahai Muhammad, mana-mana sahabat kamu, ketika mana kamu berhijrah, dia tak ada hijrah, maka kamu tak ada hubungan lagi dengan mereka. Allah Ta'ala kata putus. Kalau dia mati, dia tanggungjawab sendiri. Kamu tak payah ambil tanggungjawab. Kenapa? Kerana dia telah lebih sayang pada harta daripada Rasulullah SAW. Ini 2 ujian berkait dengan akidah. Yang pertama, hak Isra' Mi'raj ni kepercayaan pada alam ghaib. Dan yang kedua, hijrah ni adalah ujian Allah ke atas para sahabat yang kagum dalam urusan beriman pada Nabi. Nak ikut Nabi, beriman saja ke beriman mengikut sekali? Ada orang yang beriman saja tapi tak sanggup nak ikut Nabi, dia tak nak hijrah. Bila sampai di kota Madinah, Allah Ta'ala terus uji. Allah Ta'ala terus uji ujian. Dan di Madinah ini ujian dia cukup dahsyat, iaitu rasanya Ustaz Ridwan dah sebut tadi sikit. Ujian yang cukup dahsyat, ujian akidah, iaitu lahirnya satu kelompok pembohong. Lahirnya satu kelompok pembohong.
yang dinamakan golongan munafik. Iaitu dia tengok Nabi berada di Madinah, Nabi dah jadi gagah, Nabi menang, Nabi dah jadi ketua negara, dah jadi Perdana Menteri Madinah. Maka dia ada satu puak yang dia terus lawan bagaimana di Mekah. Kiralah Muhammad gagah lah, aku tetap mengkafir dengan Muhammad. Terutama ahli kitab. Ahli kitab ni apa ni, orang Yahudi. Dan grup kedua yang beriman, orang Ansar tu beriman, ramai yang beriman, orang Arab beriman. Alhamdulillah Nabi Muhammad dah jadi ketua, kita beriman. Ada satu kelompok, dia kata kalau kita tak beriman, rugi kita, kerana tak boleh projek. Ada Muhammad dah jadi Perdana Menteri, kalau kita jadi pembangkang, mati kita. Ada. Kalau kita beriman, maka Muhammad akan jadi pemimpin kita. Sedangkan kita ni tengok Muhammad pun benci. Dia dua-dua, antara keuntungan dekat dengan, akhir sekali mereka ambil putusan, kita ambil jalan ketiga yang tak pernah berlaku di Mekah. Mekah tak ada kelompok ni. Kelompok ni yang lawan tu lawan, yang beriman, berani. Dan sampai Madinah, lahir kelompok ketiga, golongan munafik. Tadi anda sebut dua kan, manusia ni Allah Ta'ala belah dua, iaitu kafir dengan Muslim. Tapi dalam dua ni sebenarnya ada tiga yang lahir di Madinah, iaitu golongan tengah-tengah. Kafir pun tak, Islam pun tidak, golongan ni munafik. Jadi golongan ni di mana akhirat Ustaz? Syurga ke neraka? Ada. Itu dengan kehendak Allah. Bila munafik dia terlalu dahsyat, Allah Ta'ala kata, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Allah Ta'ala akan kumpul sekali orang munafik ni bersama dengan grup-grup kafir dalam neraka jahannam. Ini hak munafik dahsyat. Kita belajar bab semua. Satu lagi ialah munafik. Tapi munafik dia ni macam takut-takut. Kadang-kadang dia menipu, kadang-kadang dia menyesal perangai dia. Ini Allah Ta'ala sama ada Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, ataupun Allah Ta'ala rendam dia dalam neraka dulu. Sebab tadi kita belajar dia masuk dalam neraka dulu, tapi oleh kerana dia mengucap dua kali masalah, akhir sekali Allah Ta'ala bawa dia balik ke surga Allah Ta'ala. Nak selesai isu munafik inilah Nabi terpaksa berhadapan dengan macam-macam ujian. Dikacau oleh golongan munafik. Dan yang tak tahu, ingat tak, dalam banyak-banyak ujian yang dahsyat yang Nabi kita terpaksa tempuh. Apa dia? Ujian apa? Apa dia? Ingat tak? Yang Nabi terpaksa berhadapan dengan ujian yang dahsyat, berhadapan dengan munafik. Yang paling besar ialah, dalam banyak-banyak Ustaz Imam pun sebut tadi, ada beberapa cerita perang yang terkait dengan munafik. Yang paling teruk, yang melanda tubuh Nabi, keluarga Nabi, ialah orang munafik memfitnah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Berlaku jahat dengan sahabat sendiri. Boleh kita bayang? Boleh kita bayang. Macam kes Malaysia ni, tak apa Anwar Ibrahim guna fitnah. Dia orang lelaki gagah lah. Dia fitnah macam-macam. Tapi Nabi ni teruk lagi Allah Ta'ala. Isteri dia, bukan Wak Azizah. Kalau tuduh Wak Azizah, ketih lah Wak Azizah kan. Ni orang tuduh Anwar Ibrahim, tak apa aku lelaki. Ini dia tak tuduh Nabi. Nabi Muhammad berlaku jahat dengan wanita. Dia tak tuduh Nabi. Kalau tuduh Nabi, dia Nabi orang lelaki. Ada orang pun tak percaya. Tapi tiba-tiba dia tuduh warga Rasulullah, isteri Nabi. Macam mana Siti Aisyah nak hadapi? Nabi nak hadapi. Beberapa puluh hari Allah Ta'ala gantung wahyu, uji Nabi, sehinggalah berlaku kelam di bumi Madinah. Ada setengah sahabat yang hampir percaya. Ada? Tak apalah Rasulullah, kalau Siti Aisyah buat jahat, Nabi banyak lagi perempuan lain yang lebih baik daripada Aisyah. Ada sahabat mari, wah, kenapa? Mempercayai puak-puak macam. Puak macam. Saya tanya pada internet, saya tanya pada SMS, saya tanya pada WhatsApp orang, WhatsApp ni. Saya pada hari ke, ni tsunami. Baca tak apa ni dalam WhatsApp kat Malaysia? Ada amaran daripada Jepun, tsunami berlaku. Kita duduk Jepun tak tahu apa. Tapi di Malaysia ni, Jepun memberi amaran tsunami 25 Disember, 26 Disember. Ada ikan-ikan dah naik ke darat. Ada udang, sutung semua naik. Percaya saya.
Begitulah berlaku di Madinah. Ada sahabat yang tak biasa dengan ujian, akhir sekali ada sahabat yang percaya dengan pengkhianatan golongan munafik. Ini berlaku sepanjang 10 tahun. Dan begitulah selepas Rasulullah wafat, ujian terhadap akidah ini terus berlaku, termasuklah perang Riddah. Orang yang cuba nak pisahkan antara salat dengan zakat. Dia percaya salat ni wajib, tapi dia tak percaya zakat ni wajib. Zakat hanya wajib zaman Nabi. Bila Nabi dah wafat, zakat tak ada lagi, kamu hanya kena bayar pada aku. Kata Musailamah Kadzab, kata guru-guru yang murtad. Daripada situlah berlaku peperangan, dan akhir sekali ujian yang melanda ini berterusan. Keluarlah kumpulan-kumpulan sesat, termasuk Mu'tazilah. Mungkin yang tak ingat dah, tapi tak belajar. Yang boleh sebut, yang ingat sangat, Syiah. Syiah pasal bising kat Malaysia. Ini pun kumpulan sesat yang melanda akidah kita, dan dia berterusan sampailah dunia ini. 1400 tahun umat Islam terpaksa berhadapan dengan ujian-ujian yang bukan hanya melanda akhlak, bukan hanya melanda amalan kita, tapi dia melanda akidah, yang merosakkan akidah daripada peringkat awal. Dia bukan melanda solat. Solat tu tak biasalah, orang kita tak sembahyang. Tapi hal lebih teruk lagi ialah melanda akidah, binaan akidah dalam dada kita yang merosakkan. Termasuklah kalau dunia ini tersebut pemikiran liberalisme, pemikiran sekularisme, pemikiran kebangsaan, pemikiran demokrasi, mempercayai demokrasi. Bukan sistem demokrasi. Sistem demokrasi kita terima. Demokrasi tak boleh terima, sebab demokrasi ni dari rakyat untuk rakyat, demi rakyat, tak ada Allah. Kita ni demokrasi kita terima sistem, tapi mempercayai bukan. Kerana demokrasi dia bertuhankan manusia, sedangkan kita ni bertuhankan Allah. Walaupun rakyat untuk rakyat, tapi rakyat tak boleh kecuali bersumberkan daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Semua kepercayaan ni dia akan merosakkan akidah kita. Kita kena berhadapan dengan ujian ni, kita kena tahu, insya-Allah. Kita belajarlah, kita pakak-pakak belajar. Semoga iman kita selamat, tidak terjebak pada perkara-perkara yang merosakkan akidah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.